Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamahkan kita di atas jalan agama sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam yang benar, agama yang benar adalah agama yang bersumber kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahawa sumber dalam agama kita, ajaran kita adalah wahyu. Islam datang dengan wahyu kerana Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ni Islam. Maka Islam datang dengan wahyu. Apa yang Allah Ta'ala nak kita buat, maka Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah Islam kepada kita melalui dua jalan wahyu. Yang pertama iaitu Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran dengan sunnah adalah sumber kepada Islam. Sampai kepada kita telah melalui pelbagai panggil liku, cabaran dan macam-macam perkara, sehingga kita kembali menerusi para ulama yang mu'tabar. Kita melalui jalan-jalan para ulama ini, akhirnya kita sampai kepada sumbernya yang sebenar. Maka dalam perjalanan wahyu sampai kepada kita, dia telah melalui pelbagai bentuk mihnah, cabaran, tribulasi dan juga pelbagai bentuk pancaroba lah. Ada sampai terpaksa disaring hadis tersebut, nak mengetahui yang mana yang sahih, yang mana yang daif. Ada sampai satu keadaan hadis-hadis palsu dicipta dan dimasukkan bersama dengan hadis-hadis yang asli, sehingga akhirnya pada kita jalan yang sampai kepada kita tu telah bercampur antara air yang jernih dengan air yang keruh. Itu mata air yang benar, mata air yang tidak benar. Ataupun kita kata antara Quran atau hadis yang benar dengan hadis-hadis yang palsu. Sehingga akhirnya hadis-hadis palsu ni digambarkan, amalan-amalan palsu menyebabkan perkara-perkara ni mewujudkan satu neraca atau satu sudut pandang beragama yang berbeza dengan sudut pandangnya yang sebenar. Hakikat agama yang sebenar berbeza dengan apa yang diamalkan oleh sebahagian daripada masyarakat. Dan ini bukan berlaku di zaman kita sahaja, dia berlaku sejak daripada berlakunya fitnah dan perpecahan di zaman akhir zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, sehingga wujudlah kumpulan-kumpulan Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Dan akhirnya menyebabkan wujudnya golongan-golongan yang nak kepada Islam, tetapi mereka mencari-cari Islam yang bagaimana. Sehingga kalau kita perhatikan dalam masalah sifat beragama yang kita panggil sebagai penyucian jiwa. Penyucian jiwa ni, ada orang menyucikan diri dengan sifat-sifat yang benar, akhlak-akhlak yang benar, tazkiyatun nafs yang benar, seperti Al-Hasanul Basri, seperti orang-orang yang kita kenal mereka sebagai orang-orang yang betul dalam sifat zuhudnya. Okay? Mereka ni menyucikan jiwa dengan ajaran-ajaran Islam yang sebenar, dengan zikir yang benar, dengan amalan yang benar, salat 5 waktu yang benar, dan amalan-amalan yang bersumber kepada sumber yang benar.
Ada orang menyucikan diri, dia tak jumpa ajaran Islam yang sebenar, tapi dia lebih kepada perasaan dia. Dia rasa benda ni baik, dia rasa benda ni bagus, dia rasa benda ni menenangkan jiwa. Sehingga akhirnya dia mencari ketenangan dalam agama bersumberkan emosi yang ada dalam hati dia. Dan golongan yang ketiga yang melampau, yang sangat jauh. Dia mengambil metodologi yang bukan daripada agama Islam, sehingga akhirnya dimasukkan sebagai agama Islam. Dia mengambil ilmu falsafah, mengambil ilmu ketuhanan, bersumberkan kepada ilmu-ilmu kefahaman yang asalnya bukan daripada Islam. Ada martabatnya tujuhnya, ada martabatnya panggil penyucian, penyatuan, sehingga akhirnya sebahagian daripada mereka mengambil akidah atau kepercayaan bersatu dengan Tuhan, al-hululiyah, al-ittihad. Mereka bersatu dengan Tuhan, Tuhan masuk dalam diri mereka, mereka rasa semua perkara, akhirnya menyebabkan mereka terpesong jauh daripada agama Islam. Jadi tiga kelompok ni sebenarnya memiliki tujuan yang mungkin sama, tapi natijah dia berbeza. Kelompok yang pertama mencari kezuhudan, menyucikan diri mengikut wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka golongan ini adalah golongan yang benar, berada di atas jalan yang benar, berada di atas jalan yang sunnah. Kerana siapakah orang yang lebih baik hatinya, bersih jiwanya, suci bagi dirinya berbanding daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok yang kedua, mereka hanya menjaga agama dari sudut emosi. Maka kadang-kadang mereka terpesong daripada jalan agama yang benar. Mereka merasakan mereka buat baik, tapi sebenarnya itu adalah perasaan mereka sahaja. Tidak ada sandaran dan apa-apa daripada agama yang menyokong tindakan mereka. Dan yang paling teruk, yang paling bahaya ialah mereka yang menyucikan diri dengan metod agama-agama lain dan ajaran-ajaran lain, sehingga akhirnya mereka mempercayai sesuatu keyakinan yang sebenarnya keyakinan itu adalah keyakinan orang bukan Islam, tapi digambarkan sebagai agama Islam. Yang ini bahaya kerana sesungguhnya kefahaman itu adalah kefahaman yang kufur, yang boleh terkeluar daripada agama Islam. Jadi atas dasar itulah kita nak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, dan kita nak mengetahui apa itu talbis iblis, tipu daya iblis dalam menipu masyarakat. Dan terutamanya orang-orang yang memiliki niat yang baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincangkan sebelum daripada ni betapa iblis menipu daya manusia, orang Islam yang nak beribadah kepada Allah. Dia tipu dalam soal mencari rezeki, dia tipu dalam soal ibadah. Dan hari ini kita nak baca talbis iblis berkaitan dengan kezuhudan dalam berpakaian. Kezuhudan dalam berpakaian. Penulis berkata, kaum sufi pada zaman sekarang, mereka biasa mengambil 2 atau 3 helai kain dengan warna-warna berbeza. Kemudian mereka memotong kain dengan warna berbeza dan mengambil kain tersebut, menampal pakaian, dilekatkan pada pakaian yang bolong, yang berlubang, kemudian menjahitnya. So sini ada tampalan, sini ada tampalan, sini ada tampalan dengan warna-warna yang berbeza, sehingga nampak jelas pakaian mereka adalah pakaian yang ditampal. Pakaian demikian nescaya menyatukan 2 hal. Okey. Pakaian tersebut pertama ada 2 perkara. Menjadikan dia terkenal. Ketenaran ni mana terkenal. Masyhur. Sebab orang lain tak pakai, dia pakai. Dia pakai. Okey. Jadi menyebabkan orang nampak dia. Yang kedua, syahwat keinginan. Dia mengumpulkan pula syahwat untuk dikenali, untuk dilihat ataupun untuk dikatakan dia ni zuhud. Okey? Sehingga mengenakan pakaian yang ditampal seperti ini lebih diinginkan oleh beberapa orang dibandingkan dengan pakaian sutera. Pada dia lebih seronok, dia nak pakai pakaian tu
lebih daripada pakaian sutera. Andai kata dia ada sutera di rumah dia, pakaian yang mahal, dia lebih suka pakai pakaian bertampal ini. Nampak? Kalau pun kita kata dalam bahasa kita sekarang ni, tak pakai sutera pun, kita ada pakaian yang elok, kain yang cantik, dia lebih suka pakai pakaian bertampal, dia tinggalkan pakaian cantik ni. Maka ada dua perkara yang terkumpul. Satu, pakaian tu memasyhurkan dia. Yang kedua, dia ada keinginan untuk pakai pakaian tersebut pun. Kerana pada dia, inilah dia pakaian yang zuhud. Yang pasti orang yang mengenakannya akan dikenal sebagai orang yang zuhud. Bila pakai pakaian tu, oh kata zuhudnya kawan ni. Okey. Lalu, apakah dengan memakai pakaian seperti itu, mereka otomatis menjadi seperti para ulama salaf? Kenapa dia pakai pakaian tersebut? Ini sebab nak jadi seperti ulama-ulama yang zuhud. Hasanul Basri, Junaid Al-Baghdadi, Dhunnun Al-Misri. Dia sebut nama-nama dia, hebat-hebat semua. Okey? Ibn Shihab Az-Zuhri, nak jadi orang-orang yang seperti orang-orang dululah. Umar bin Abdul Aziz, Uwais Al-Qarni, nama-nama yang hebat-hebat dulu. Sebab dia kata orang-orang tu dia pakai pakaian itulah. So, apakah dengan memakai pakaian seperti itu, mereka jadi seperti para salaf? Tapi kita tengok orang-orang hari ni, hak duduk dalam ilmu kejiwaan lah ni, dah tak pakai dah pakaian bertampal. Dia pakai pakaian cantik pula. Dengan apa, selendangnya, ridak dan sebagainya. Sebab nak jadi macam tu. Jadi, apakah pakaian itu sebenarnya menggambarkan kezuhudan? Ataupun apakah zuhud yang sebenarnya? Baik. Seperti itulah anggapan mereka. Padahal iblis sudah menipu mereka dengan mengatakan, kalian adalah sufi. Orang tasawuf ni, dia kena pakai pakaian yang compang-camping. Begitulah juga kalian. Kerana orang sufi itu memakai pakaian compang-camping, jadi kalian pun pakailah pakaian compang-camping. Zaman dululah, zaman sekarang ni dah tak berlaku dah gini, tapi di dalam bentuk lain pula. Tidakkah mereka sedar bahawasanya hakikat tasawuf terkait erat dengan jati diri, yakni hati, bukan penampilan luar? Kaum sufi ini sama sekali tidak menyerupai perilaku orang-orang dulu salafus salih, baik dilihat dari segi penampilan luarnya maupun dari segi hakikatnya. Jadi kata di pengarang kita ni, dua-dua pun tak serupa dengan kaum terdahulu. Orang sufi yang pakai pakaian compang-camping hari ni sama sekali tak serupa dengan orang-orang salafus salih yang terdahulu. Sama ada dari sudut penampilan luar pun tak sama, dan juga dari hakikat dalam jiwa pun tak sama. Terkait penampilan luar, muslimin terdahulu menampal pakaiannya kerana terpaksa. Ini keyword dia. Okey, keyword dia apa? Lantaran terpaksa. Okey. Mana dia? Mana beg dia ni? Ni undur ke? Mana undur dia? Ni ke? Iris lah kan? Okey. Kerana apa? Kerana terpaksa. Tak jadi. Tak ada. Aduh. Bolehlah. Okey. Balik semua. Kerana terpaksa. Maknanya, orang Islam dulu, dia pakai pakaian compang-camping tu sebab terpaksa. Sebab memang itu yang mereka ada. Bukan untuk memperindahkan penampilan diri dengan mengenakan pakaian tampalan. Bukan kata dia ada baju lain, tapi dia pakai baju tampal, nak rasa inilah dia sebab dia zuhud, dia kena pakai macam ni. Orang dulu bukan pakai sebab tu. Dia tak ada option. Zaman sekarang, dia dah ada option. Kenapa nak pilih pakaian? Allahu Akbar.
Tuan-tuan sebagai contoh lah, kalau nak pakai baju ni, pergi kedai bandel, berlambak-lambak baju bandel. Murah-murah, boleh pakai lah. Tak kata nak pakai baju bandel, baju lelong pun banyak yang murah-murah lah ni. Zaman kita ni, teknologi telah memudahkan banyak pakaian sangat. Jadi daripada nak tampal tu, baik kita ambil baju baru, kita pakai baju satu yang elok. Contoh lah kita kata. Kalau dia tiba-tiba sengaja pakai yang tampal, sedang baju ada sebab nak menampakkan kezuhudan, maka mereka tak sama dengan orang terdahulu. Okey? Mereka tidak memilih beberapa kain dengan warna yang berbeza-beza, lantas memotongnya kecil-kecil, kemudian menjadikannya sebagai bahan penampal yang bagus, lalu menjahitnya dan menyebut pakaian tampalan. Orang dulu tak buat macam tu. Ihwal kedatangan Khalifah Umar radhiyallahu anhu ke Baitul Maqdis dengan mengenakan pakaian tampalan. Memang Umar ada pakaian tampal. Kisah ini bermula dari saat pendeta dan rahib menanyakan sosok pemimpin kaum muslimin, dan mereka pun ditunjuk kepada para pemimpin pasukan seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid dan selainnya. Namun mereka itu tidak percaya. Bukan seperti ini sosok sang pemimpin orang Islam yang kami bayangkan. Sebenarnya apa kalian mempunyai pemimpin ataupun tidak? Orang Nasrani dia tanya. Okay? Pendeta dan rahib. Dia kata, bukan ni pemimpin kamu, ada pemimpin lain, ada ke tak? Dia kata, kami mempunyai pemimpin selain mereka. Tegas kaum muslimin. Jadi, rahib dan pendeta tanya lagi, maksud kalian pemimpin utama? Kaum muslimin kata, ya, dia adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka pendeta dan rahib pun berkata, datangkan dia kemari, kami mahu melihatnya secara langsung. Jika dia orang yang tepat, akan kami serahkan Baitul Maqdis kepada kalian tanpa peperangan. Namun jika bukan, kami tidak akan menyerahkannya untuk kalian. Meskipun kalian kepung kami, kalian tidak akan dapat mengalahkan kami. Kaum muslimin akhirnya mengirim sejumlah utusan kepada Umar radhiyallahu anhu, dan para utusan itu memberitahukan dialog yang telah berlangsung. Maka Umar radhiyallahu anhu pergi ke Baitul Maqdis dengan mengenakan pakaian yang dipenuhi 17 tampalan, salah satunya ditampal dengan kulit. Manakala rahib dan pendeta melihat sosok Umar dalam keadaan demikian, mereka segera menyerahkan Baitul Maqdis kepadanya tanpa melalui peperangan. Umar pakai itu sebab nak pergi jumpa dengan mereka tu, nak tunjuk kepada mereka pemimpin kaum muslimin ni macam mana. Tapi dalam kebanyakan waktu Umar radhiyallahu anhu, dia tidak berhajat kepada pakaian tu, dia pakai pakaian biasa je Umar ni. Okey. Maka alangkah jauh berbeza kezuhudan seperti ini dengan para perilaku para penganut sufi di masa kini. Kita memohon ampun dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bukanlah setiap waktu dia nak pakai pakaian tu untuk menampakkan kezuhudan. Hari itu dia pakai semata-mata dia nak berdepan dengan kaum pendeta dan rahib supaya orang serahkan kepada dia kunci Baitul Maqdis. Adapun dalam keadaan biasa, Umar ni zuhud, dia tak pakai pun pakaian tampalan tersebut. Okey? Sementara di sisi hakikat, kalau orang kita ni tiba-tiba nak nampakkan zuhud dia, senantiasa pakai pakaian bertampal, nak tunjuk dia ni zuhud dan seumpama dengannya. Okey? Tidak begitu. Okey? Sementara dari sisi hakikat, sufi generasi pertama rajin menempa jiwa dan benar-benar bersikap zuhud. Hak tu hakikat. Dia pakai pakaian begitulah dalamannya. Hak lah ni dalaman dia mungkin suka kepada perhiasan-hiasan dan sebagainya, tapi dia pakai pakaian zahir sahaja yang menampakkan dia zuhud. Penulis berkata, di antara orang-orang tercela itu ada yang memakai baju wool, yakni baju kapas, dengan ditutupi pakaian luar, namun dia memperlihatkan lengan baju sehingga pakaian dalam nipis yang dikenakan itu masih jelas terlihat. Ini namanya pencuri di malam hari. Dia pakai pakaian bercompang-camping di dalam, kemudian dia letak pula di luar, kemudian pakaian luar tu nipis je sehingga nampak ke dalamnya pakaian-pakaian
pakaian kain kapas tu, kain kasar. Wool dulu ni pakaian kain kapas kasar lah. Okay. Ada juga yang memakai baju lembut sebagai pakaian dalam, lalu mengenakan pakaian wool di pakaian luar. Suf ni, wool ni suf lah. Suf ni dulu orang buat pakaian bulu. Bulu ni kapas ataupun bulu haiwan yang ditenun menjadi kain, jadi dia kasar dan dia murah. Hak mahal dulu kain hak lembut, daripada kapas, daripada sutera, hak tu hak lembut. Jadi orang-orang dulu dia pakai pakaian wool, pakaian sufi ni, golongan sufi dinamakan sufi sebab dia pakai baju suf ni. Suf ni baju kulit yang kasar. Okey, baju kulit yang kasar. Ada yang pakai baju kulit di dalam, di luar dia alas dengan lain, sengaja dia lipat atau pendekkan baju sehingga nampak pakaian wool dia, suf dia tu. Ada yang pakai pakaian lembut di dalam, di luar dia pakai pakaian suf. Okey? Atau pakaian bercompang-caping tu. Ini namanya pencuri di siang hari. Hak tadi pakai pakaian kasar di dalam, pakai pakaian kasar di dalam, tutup dengan pakaian biasa, cuma dipendekkan tangan sehingga nampaklah dia ni pakaian kasarnya di dalam. Ni mencuri di malam hari. Hak setengah tu dalam tu pakai lembut dah, di luar aja pakai kasar ni, nak tunjuk dia ni zuhud. Padahal dalam dia tu pakaian lembut je. Ni pencuri di siang hari. Ada pula kelompok lainnya yang ingin menyerupakan diri dengan para sufi tapi sulit berpenampilan sederhana. Mereka lebih menyukai kemewahan dan tidak berpendapat untuk melepaskan diri dari penampilan tasawuf agar tidak kehilangan mata pencarian. Maka mereka mengenakan serban besar dan tutup kepala yang tinggi. Lantas memilihkan serban tadi di atas kepalanya ala orang Rumi, hanya saja tidak di model-model. Nampak macam ada yang dia sekarang ni ada tak nak apa ni, pakai pakaian yang bercompang-camping, tapi nak suruh nampak sufi, dia pakai serban dan tutup kepala tu tinggi. Dia panggil tutup kepala yang tinggi. Nampak tak tutup kepala tinggi? Kita nampak macam 3 segi panjang atas tu. Lepas tu dia pusing serban dia. Nampak sebagai orang Rumi. Orang Rom, hanya saja tidak di model-model. Gamis, yang pakaian. Serta yang serban yang dikenakan salah seorang dari mereka ini, harganya bisa setara dengan 5 helai pakaian sutera. Mahal tu, hak dia duk pakai tu mahal tu. Nampak zuhud, tapi sebenarnya harga mahal tuan-tuan. Jadi, di mana kezuhudan yang sebenarnya? Hakikat kezuhudan itu di mana? Apakah pada pakaian? Ataupun sebenarnya dalam hati yang kita nak tahu? Iblis menipu orang-orang sufi ini dengan talbisnya. Kalian adalah sufi perlente. Sufi yang sebenar-benarnya. Mereka ingin, ataupun sufi moden. Mereka ingin menyatukan simbol-simbol tasawuf dengan simbol-simbol kemewahan yang digandrungi dia para pecinta dunia. Salah satu tanda orang yang memiliki watak seperti ini adalah biasa bergaul dengan para pemimpin tapi menjauhi dari orang-orang fakir, ya kerana kesombongan dan sikap tinggi hatinya. Dia panggil dia sufi, dia panggil dia zuhud, tapi sebenarnya dia berlegar di kalangan orang-orang kaya dan para pemimpin. Dan dia tidak berlegar di kalangan orang-orang fakir dan juga miskin. Di mana kezuhudan yang sebenar? Okey? Bila dia buat majlis-majlis, dia hanya orang-orang kaya yang pergi. Dia sangat suka mendampingi orang-orang kaya. Padahal dia mendakwa zuhud. Sedang orang-orang miskin jauh daripada dia. Jauh daripada dia. Isa putra bin Maryam, putra Maryam alaihi salam menyeru, "Wahai Bani Israel, kenapa kalian datang kemari dengan mengenakan pakaian rahib, padahal hati kalian masih seperti hati serigala ganas? Kenakanlah pakaian para raja dan lembutkanlah hati kalian dengan rasa takut kepada Allah." Tak apa pakai pakaian cantik pun, tapi
hati itu mesti kita takut kepada Allah dan mesti betul. Jangan sebab tiba-tiba orang miskin tak nak berkawan, orang kaya je berkawan. Di mana rasa zuhud yang sebenar? Dari Malik bin Dinar, dia berkata, di antara manusia ada yang saat bertemu dengan para qari, mereka turut ambil bahagian bersama. Begitupun saat bertemu para penguasa yang zalim dan para pencinta dunia, mereka ikut ambil bahagian. Ya, bersama orang-orang itu, sesungguhnya hendaklah kalian bersama para qari ar-Rahman. Semoga Allah memberkati kalian. Dia kata ada sebahagian tu bantai semua, jumpa orang qari pun jumpa sama, para penguasa pun jumpa, habis semua orang. Dia tidak jaga pun diri kita, yang penting orang ambil dia, yang penting orang puja dia, orang apa tu sokong dia dan seumpama dengannya. Malik bin Dinar juga berkata, kalian ada di zaman kelabu yang kelam. Tidak ada yang mampu melihat zaman kalian ini selain orang yang memiliki mata hati. Kalian ada di zaman tatkala kekejian menyebar, lidah manusia membengkak di dalam mulut, mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Maka itu berhati-hatilah kalian, jangan sampai mereka menjerat kalian. Ini kata Malik bin Dinar. Mereka sebenarnya mencari dunia, tapi dengan pakaian zuhud mereka. Bila orang zuhud, orang pun bagi kat dia harta, orang bagi kepada dia duit, orang rasa dia tak nak kepada dunia. Padahal mereka lah orang yang paling banyak berdamping dengan para hartawan dan para penguasa. Okey? Dia menampakkan kezuhudan seperti kerana dalam hati dia ada cinta dunia. Kata Malik bin Dinar, kena hati-hati. Jangan sampai kalian terjerat dengan mereka. Kerana apa? Kerana mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Okay? Kalau tiba-tiba orang tu tak ada harta kat situ, dia tak pergi pun kepada orang tu. Dia tak pergi pun kepada orang tu. Konon-kononnya nak bagi, nak bersedekah amal, korang ni nak bagi pahala kepada orang ni. Tiba-tiba lepas semayang, siapa nak bayar tahlil sekian. Kalau kita bayar, kita doa kat dia. Kalau tak bayar, kita tak doa kat dia. Begitu. Nak baca kepada orang ni pahala begini. Tapi kalau ada upah, kita buat. Kalau tak ada upah, kita... Apakah dia menjual amalan kezuhudan untuk mencari dunia? Ni kadang-kadang dia menampakkan kezuhudan. Dengan sebab zuhud, maka kadang-kadang orang kaya ni dia tak suka orang. Kalau dia ni nak baik dengan aku sebab nak harta. Lepas tu dia pergi damping dengan orang-orang yang dinamakan zuhud. Sebenarnya orang tu menampakkan kezuhudan untuk dekat dengan orang kaya. Allahu Akbar. Zuhud yang kita kata apa? Orang ni kata pencuri di siang hari. Ni kata pengarang kita ni. Dari Muhammad bin Khalif, dia berkata, aku berkata kepada Ruwaim, berilah aku wasiat. Ruwaim berkata, korbankan nyawamu. Jika tidak, jangan menyibukkan diri dengan kebohongan kaum sufi. Dia kata mana penampilan mereka tu kebohongan sahaja. Seorang pria pemuda berkata kepada Ash-Shibli, sekelompok sahabatmu telah tiba. Ketika itu Ash-Shibli sedang berada di Masjid Jami'. Maka dia segera keluar. Tatkala melihat para sahabatnya memakai pakaian tampalan dan serban besar, dia berkata tentang tenda, bentuknya sama seperti tenda mereka. Yakni bukakan kemah, bentuk yang sama seperti kemah mereka, namun bentuknya sama seperti kemah, namun aku melihat kaum perempuan perkampungan ini tidak seperti kaum wanita di tenda-tenda itu. Okay? Ketahuilah, penampilan yang mereka perlihatkan guna menyerupai kaum sufi generasi pertama amat jelas kepalsuannya bagi siapa pun, tidak diragukan kecuali bagi orang-orang yang benar-benar dungu. Jadi, macam mana dia zuhud terhadap dunia, tapi sedang bila dia tengok orang tu, dia masih melihat kepada wanita-wanita yang ada dalam kemah tersebut. Kalau dia orang yang betul takut kepada Allah, dia bukan sekadar menjaga diri dengan pakaian, tapi dia juga menjaga diri dengan pada penampilan dan juga mata-mata mereka. Tapi tak, boleh jadi dengan pakaian-pakaian tertentu, maka mereka berusaha mendampingi kumpulan-kumpulan tertentu untuk rapat dengan mereka. Dan mereka boleh apa yang sama ada harta, sama ada wanita, sama ada kedudukan,
mereka nak dekat dengan orang-orang tersebut, lalu penampilan itulah yang mereka guna untuk mendekati mereka. Wal'iyadzubillah. Okey. Jadi talbis iblis pada apa? Pada memakai pakaian tampalan. Penulis berkata, aku memakruhkan mengenakan serban besar dan gamis tampalan kerana 4 alasan. Kata penulis ni, Ibnul Jauzi, aku tak suka pakai serban besar dan pakai pakaian bertampal. Aku tak suka. Sebab 4 perkara dia. Yang pertama, sebab ini bukan pakaian salaf. Kalau salaf pakai pun kerana terpaksa, tak ada baju lain. Tu pakaian mereka, maka mereka pakai baju bertampal. Yang kedua, pakaian demikian mencerminkan unsur pengakuan sebagai orang fakir. Padahal setiap orang diperintahkan untuk memperlihatkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Kalau ada pakaian cantik, pakai pakaian cantik. Allah suka kita menggunakan nikmat yang Allah bagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Allah bagi nikmat kepada kita, Allah suka kita guna nikmat tersebut. Okay? Allah suka kita guna nikmat tersebut tanpa membazirlah. Jangan sampai membazirlah. Jadi maknanya, para salaf, dia tak suka menunjukkan kefakiran dia. Kalau dia ada kemampuan, maka dia sembunyikan rasa fakir dia. Dia tunjukkan nikmat Allah sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pakaian tampalan ini menunjukkan kezuhudan. Sedangkan sikap zuhud yang sebenar, kita kena sembunyi. Kenapa kalau kita nak tunjuk ke orang, kita zuhud? Tak perlu. Biar hanya kita dengan Allah tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu apa yang ada dalam hati kita dari sudut kezuhudan. Dan keempat, mengenakan pakaian seperti ini menyerupai kaum yang menyimpang dari syariat. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia sebahagian daripada mereka. Sebab itu Umar Al-Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bahagian dari mereka. Dari Muhammad bin Tahir bahawa dia menuturkan, manakala memasuki Baghdad dalam perjalananku yang kedua, aku bermaksud menemui Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sukkari. Ini salah seorang syekh yang mengingkari kelompok sufi dengan maksud membacakan hadis-hadis di hadapannya. Pada saat aku mula membaca, dia pun berkata kepadaku, "Wahai syekh, andaikan engkau termasuk para sufi yang bodoh ini, tentu aku dapat memaklumi. Tetapi engkau ini termasuk dari ahlul ilmi, ulama', bahkan engkau mempelajari dan berpergian jauh untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar perkataan seperti itu, aku pun menyahut kepadanya, "Wahai syekh, wahai guru, memangnya apa yang engkau ingkari dari diriku, biar ku bisa fikirkan, yakni introspeksi diri." Jadi syekh kata, kalau bahasa kita mudah kan, kenapa syekh? Apa yang tak kena diri aku sehingga aku boleh muhasabah diri? Jika yang engkau ingkari itu ada dalilnya menurut syariat, pasti akan aku perbaikinya. Tapi jika tidak, maka aku akan mengabaikannya. Jadi Syekh Abu Muhammad memberitahu, "Syawzak yang ada di pakaian tampalan engkau itu." Aku menjawab, "Wahai Syekh, Asma binti Abi Bakar mengkhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai jubah yang dikilim tepi kerahnya dengan bajunya dan belahannya dengan kain sutera." Yakni Nabi pun ada pakaian yang bertampal. Pengingkaran Syekh As-Sukkari di atas muncul kerana Syawzak tak sejenis dengan pakaian yang umum dikenakan seperti kain sutera yang disebut dalam hadis, tidak sejenis dengan pakaian Nabi, dan kain sutera itu pun tidak sejenis dengan jubah Nabi. Maka itulah kami berdalil dengan hadis tersebut untuk menjelaskan bahawa perbuatan ini ada dalilnya menurut syariat, dan demikian perbuatan demikian pun boleh hukumnya. Penulis berkata, jadi dia mengingkari syekh dia. Dia kata, aku pakai ni, hak Nabi tu tak serupa dengan hak Nabi, dia kata. Jadi hak ni boleh. Hak Nabi larang tu hak lain, dia kata.
Penulis berkata, Ibnul Jauzi kata, pengingkaran As-Sukari itu benar. Dan Ibnu Tahir lah yang dangkal pemahamannya dengan buru-buru membantah pengingkaran tersebut. Syekh bantah dia pakai yang campang-camping. Dia marah pula ke Syekh. Dia kata Nabi pun ada pakai yang begini. Dan hak Nabi larang tu tak serupa dengan hak dia pakai, kata dia. Jadi kata penulis, betul dah pengingkaran Syekh dia. Ibnu Tahir lah yang dangkal pemahamannya dengan buru-buru membantah pengingkaran tersebut. Sebab jubah yang diklaim kerah dan lengannya itu sudah biasa umum dikenakan. Sehingga tidak ada unsur mencari kemasyhuran dengan mengenakan pakaian ini. Zaman Nabi dulu biasa orang pakai lagu tu. Okey. Sementara syauzak yang dikenakan untuk mengelim pakaian itu menyatukan dua unsur. Unsur mencari populariti penampilan dan unsur mencari populariti pengakuan sebagai orang zuhud. Jadi dia kata tampalan tu, syauzak tu ada dua. Satu nak bersohor, yang kedua nak mengaku dia zuhud. Tak sama dengan pakaian yang dibawa oleh Nabi SAW. Seperti yang sudah disampaikan bahawasanya para sufi memotong kain utuh untuk dijadikan syauzak bukan oleh sebab adanya faktor keperluan. Sebahagiannya sengaja potong kain hak cantik dah ni untuk dijadikan tampalan, nak suruh nampak kezuhudan. Mana ada zaman dulu tidak buat macam tu. Melainkan demi mencari populariti penampilan dengan keindahannya dan mencari ketenaran sebagai orang zuhud. Berdasarkan argumen ini, hujah ini, hal tersebut dimakruhkan. Sejumlah syekh dari kalangan sufi juga memakruhkan pakaian dengan kriteria seperti itu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dari Ja'far Al-Hadza, dia berkata, tatkala kaum ini kehilangan segala faedah dari dalam hatinya, mereka pun menyibukkan diri dengan penampilan, dengan menghias penampilan luarnya. Yang dimaksud kaum ini adalah suatu kaum yang biasa memakai pakaian yang jetrub dan mantel, yakni kaum sufi. Dia kata dia tak ada dah rasa zuhud dalam diri tu, lalu dia berusaha menyamakan diri dengan generasi dulu pada pakaiannya. Dalam hati tak boleh dak serupa, dia berusaha untuk menyamakan dengan pakaian. Banyak juga kadang-kadang gitu. Dia nak jadi tok guru. Dia tak ada ilmu tok guru tu. Lalu dia pakai pakaian tok guru. Dia pun sembang gaya tok guru. Padahal ilmu tok guru dia tak ada pun. Nampak tak? Kita dengar, oh dulu tok guru ni zuhud, gini. Tok guru pakai gini. Maka marilah seorang ni, dia nak menyerupai tok guru tersebut. Dia tak ada ilmu tok guru tersebut. Lalu dia pun pakai pakaian penampilan tok guru tersebut. Lalu dia mengaku diri dia sebagai tok guru. Dia mengaku diri dia sebagai zuhud. Itulah yang berlaku. Kalau tak tok guru pun, orang zuhud. Orang dulu zuhud gini. Dia tak ada pun dalam hati rasa zuhud seperti orang terdahulu. Apa yang dia buat? Dia pernah menampilkan dirinya dengan pakaian orang zuhud, lalu dia rasa dia zuhud. Ini masalah dia. Abul Hasan Al-Hanzali menyatakan, Muhammad bin Ali Al-Kattani melihat para pemakai pakaian tampalan, lalu dia pun berkata kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, jika pakaian kalian ini sesuai dengan batin kalian, berarti kalian ingin orang lain melihat kalian mengenakannya. Jika sebaliknya, jika pakaian kalian ini tidak sesuai dengan batin kalian, maka demi Tuhan Kaabah sungguhnya kalian telah binasa. Ambil ni. Bagus perkataan ni. Kata dia kepada orang-orang sufi, orang tasawuf yang kata, kalau sebenarnya pakaian kamu zuhud di luar sama dengan apa yang ada dalam hati, ini bermasalah. Masalah apa? Seolah-olah kalian nak tunjuk kepada orang apa yang ada di dalam hati kalian. Bermasalah. Pasal apa? Zuhud tak sepatutnya ditonjolkan. Kalau kamu zuhud, sembunyikan zuhudmu. Dia kata, kalau pakaian kamu sama dengan hati kalian, maknanya pakaian zuhud ada juga dalam hati. Itu pun masalah. Sebab apa? Sebab kalian menunjukkan kezuhudan itu. Dan seandainya pakaian kamu tu kezuhudan yang tidak ada pun zuhud dalam diri, maka itu demi Tuhan Kaabah kamu telah binasa. Mana kamu telah menunjukkan sesuatu yang tidak ada pun dalam hati kamu, yang kamu berpura-pura sebagai orang zuhud, sebenarnya kamu bukan zuhud pun.
bin Abu Nasr mengutarakan, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Khaliq Ad-Dinawari memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya, jangan sampai pakaian luar yang mereka kenakan membuat dirimu kagum kerana mereka menghiasi sisi-sisi lahiriah setelah meruntuhkan sisi-sisi batiniyah. Jangan sebab penampilan jadi kagum. Sebab apa? Kerana kamu kena tengok mereka telah meruntuhkan sisi-sisi batin, sikap zuhud yang sebenar, takwa yang sebenar. Orang zuhud, orang yang takut kepada Allah tak akan berani buat hadis palsu. Ni pakaian zuhud tapi sebar hadis palsu. Pakaian zuhud reka amalan-amalan palsu, bercakap dalam agama tanpa ilmu. Mereka menampakkan kezuhudan dalam pakaian, tapi mereka tidak segan untuk berbohong dalam agama. Berbohong dalam agama. Ni mana yang lebih bahaya atau lebih benar, lebih penting? Zuhud dalam menjaga agama atau zuhud dalam menjaga penampilan diri? Jadi kalau dia ni pada pakaiannya zuhud tapi pada lisannya cakap perkataan yang hudu, caci maki, lucah, kemudian berdusta di atas nama Nabi, sebarkan hadis palsu, semua ni benda-benda yang tidak mencerminkan kezuhudan yang benar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman apa sebenarnya zuhud. Zuhud yang sebenar ialah tidak bercita-cita ataupun tidak menggantungkan hati dengan perkara-perkara dunia. Kalau ada, alhamdulillah, dia pakai dan dia lebih kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada pakaian yang cantik, dan kebanyakan waktu Nabi pakai pakaian biasa. Umar Al-Khattab pun begitu, Umar bin Abdul Aziz pun begitu. Kalaupun mereka pakai pakaian bercampang-camping kerana terpaksa, bukan kerana perhiasan zuhud mereka adalah pakaian compang-camping. Sebaliknya, zaman sekarang ni orang jadikan pakaian compang-camping sebagai perhiasan kezuhudan, sehingga orang nampak sifat zuhud tu dan menonjolkan diri sebagai zuhud. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita. Yang paling utama ialah soal hati. Penampilan kita ni, zaman kita penampilan ni sangat mudah. Pakaian dah banyak, kenderaan dah mudah, makan dah banyak. Tapi yang paling utama ialah soal hati kita. Jangan kita gunakan penampilan ini untuk mendekati orang-orang, mendapatkan kehabuan dunia. Kalau orang bagi, alhamdulillah. Kalau orang tak bagi pun, maka kita pada sekadarnya kita hidup bersama dengan golongan fakir, kita hidup bersama dengan golongan orang-orang yang pagi berada. Kita pergi semua, tak kira orang fakir, tak kira orang susah, tak kira orang senang, tak kira orang kaya, maka yang kita jaga sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, jangan sebarkan hadis palsu, jangan buka cerita-cerita palsu dalam agama, jangan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan reka amalan-amalan palsu yang menambahkan lagi kezuhudan kita dan seumpama dengannya. Sebaliknya, kita kembali kepada sunnah yang sebenar, kembali kepada wahyu yang sebenar, itulah Al-Quran, itulah as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjaga diri kita, jaga hati, menyucikan diri seperti generasi salafus salih yang sebenar, bukan dengan pakaian semata-mata, sebaliknya dengan hati yang benar-benar cinta kepada Allah dan tidak terikat dengan habuan dunia. Tapi itulah payah tuan-tuan nak jaga hati ni. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat ni, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.